Uh, hari ini kita akan membaca bab ke-61, iaitu babul wudu min massi dzakar. Babul wudu min massi al-dzakar. Bab berwudu kerana menyentuh kemaluan. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ قال وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة. Kita baca tengok teks asal dulu. وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة بهذا. وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان. وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا. باب 62 باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي وهو الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ قال وفي الباب عن أبي أبامة قال أبو عيسى: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه، وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. Itulah dua bab sebenarnya yang berlawanan.
yang berlawanan kandungannya. Bab 61 untuk menyatakan kerana menyentuh zakar, wuduk terbatal. Bab ke-62 pula menyatakan menyentuh zakar tidak membatalkan wuduk. Dan itulah yang menjadi punca kepada khilaf para ulama dalam masalah ini. Baik, kita tengok dulu terjemahan. Setakat mana sempat kita baca hari ini, mana yang tak sempat tu kita sambung kemudian insya-Allah. Sebab dua bab ini panjang sebenarnya. Dan saya pun tidak dapat menyiapkan nota ini dengan sempurna. Setakat mana yang sempat dahulu, insya-Allah kemudian saya akan tambah-tambah lagi. Akan perkemaskan lagi. Setakat ini untuk sementara untuk asas sebagai terjemahan kepada teks asal itu, alhamdulillah ada sedikit sebanyak. Tetapi perbincangan yang lebih detail saya rasa perlu ada banyak lagi tambahan di sana sini insya-Allah. Babul wudu min masjid dzakar. Bab berwudu kerana menyentuh kemaluan. Jadi perlu berwudu kerana menyentuh kemaluan. Atau bab hukum berwudu kerana menyentuh kemaluan. Dan lain-lain kita boleh letak di situ. Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Busra binti Safwan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa menyentuh zakarnya, maksudnya kemaluannya, dalam setengah-setengah riwayat farjahu, maksudnya kemaluannya, sama ada lelaki atau perempuan. Di sini disebut zakarahu, zakarnya, untuk kemaluan lelaki. Maka janganlah ia bersolat sebelum berwudu. Janganlah ia bersembahyang sebelum berwudu. Sebab apa? Sebab kalau dia telah ada wudu pun, wudunya itu telah terbatal dengan sebab menyentuh kemaluan atau tersentuh kemaluan. Kata beliau, yang Imam Tirmizi, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummu Habibah, Abu Ayyub, Abu Hurairah, Arwa binti Unais, Aisyah, Jabir, Zaid bin Khalid, dan Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Al-As. Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan sahih. Beliau selanjutnya berkata, demikianlah beberapa orang perawi. Demikianlah ada sana sini saya pun tak sempat baiki ni. Demikianlah beberapa orang perawi meriwayatkannya dengan lafaz yang sama daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Busra. Itu dikira sebagai hadis yang ke 81. 82 hadis asas 81. Lepas tu tambahan tu 82, ini yang 83 pula. Abu Usamah dan beberapa orang perawi, yakni perawi lain pula meriwayatkan mafhum hadis ini, bukan lafaz hadis ini. Mafhum hadis ini daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Marwan, daripada Busra, daripada Nabi SAW. Ishaq bin Mansur meriwayatkan kepada kami. Katanya Abu Usamah meriwayatkannya kepada kami. 84. Ini sebagai hadis yang 84.
Abu Zinad meriwayatkan, yani mafhum hadis ini daripada Urwah, daripada Busra, daripada Nabi SAW. Ali bin Hujr meriwayatkannya kepada kami. Katanya Abdul Rahman bin Abi Zinad meriwayatkan kepada kami daripada ayahnya, yani Abu Zinad, daripada Urwah, daripada Busra, daripada Nabi SAW, mafhumnya. Ramai sahabat Nabi SAW dan tabi'in berpegang dengan hadis ini. Hadis ini juga menjadi pegangan Al-Auza'i, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Muhammad berkata, yakni Imam Bukhari berkata, hadis yang paling sahih dalam bab ini adalah hadis Busra. Abu Zur'ah berkata dalam bab ini, hadis Ummu Habibah juga sahih, iaitu hadis Al-Ala bin Al-Harith daripada Makhul, daripada Ambasah bin Abi Sufyan, daripada Ummi Habibah. Muhammad, yakni Imam Bukhari, berkata Makhul tidak pernah mendengar daripada Ambasah. Makhul tidak pernah mendengar daripada Ambasah bin Abi Sufyan. Sebaliknya Makhul ada beriwayatkan daripada seseorang daripada Ambasah selain hadis ini. Beliau, yakni Imam Bukhari, ini kata Imam Tirmizi, beliau semacam tidak menganggap hadis ini sebagai sahih. Yakni hadis Ummu Habibah ini sebagai sahih. Itu kita baca dulu sepintas lalu bab 61 yang menyatakan menyentuh zakar atau kemaluan membatalkan wuduk. Menyentuh zakat atau kemaluan membatalkan wuduk. Kemudian selalu juga dalam Tirmizi ini, Imam Tirmizi buat bab lawan kepada bab sebelumnya sebagai menyatakan punca berlakunya khilaf berhubung dengan sesuatu perkara di kalangan ulama. Jadi seperti bab 61 menyatakan batal wuduk kerana menyentuh kemaluan. Bab 62 pula hadis mengemukakan hadis yang menunjukkan tidak batal wuduk kerana menyentuh zakar, iaitu bab mengajak fi tarkil wuduk min masjid zakar, bab tidak perlu berwuduk kerana menyentuh kemaluan. Imam Tirmizi dengan syaratnya meriwayatkan daripada Qais bin Talq bin Ali Al-Hanafi daripada ayahnya, yakni Talq, daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, bukankah kemaluan itu hanya seketul atau sepotong daging dari seseorang? Beliau berkata, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Umamah. Abu Isa berkata diriwayatkan daripada ramai sahabat Nabi SAW dan tabi'in bahawa mereka berpendapat tidak perlu berwudu kerana menyentuh kemaluan. Jadi sebagaimana dalam bab sebelum ni ada ramai, Imam Tirmizi mengisyaratkan kepada ada ramai di kalangan sahabat dan tabi'in yang berpendapat batal wudu kerana menyentuh kemaluan. Maka dalam bab ini Imam Tirmizi menyatakan ramai juga sahabat Nabi SAW dan tabi'in berpendapat tidak perlu berwudu kerana menyentuh kemaluan. Itu juga pendapat ulama Kufah dan Ibnul Mubarak. Hadis ini adalah sebaik-baik hadis yang diriwayatkan dalam bab ini.
Ayyub bin Utbah dan Muhammad bin Jabir meriwayatkan hadis ini daripada Qais bin Talq, daripada ayahnya, yakni Talq. Namun ada beberapa orang ulama hadis mentajrihkan Muhammad bin Jabir dan Ayyub bin Utbah. Hadis Mulazim bin Amar daripada Abdullah bin Badr lebih sahih dan lebih elok. Itu cerita lain pula. Itulah dua bab yang berlawanan kandungannya. Satu menyatakan wuduk terbatal dengan sebab menyentuh kemaluan, dan satu lagi menyatakan tidak batal. Masing-masing hadis itu ada yang berpegang dengannya. Itu kita akan bincangkan nanti. Sekali lagi kita balik ke tempat asal tadi. Babul wudu min masjid dzakar. Bab berwudu. Di sini wudu bukan wadu. Wudu bukan wadu. Itu satu perkara yang perlu jelas. Sebelum ni pun saya dah sebut, dah takut tak ingat. Saya ulang lagi. Itu saja. Kalau kata wadu, maksudnya air yang kita guna atau yang kita nak guna buat berwudu. Itu wadu. Kalau wudu, perbuatan kita berwudu. Yang ni ambil air sembahyang. Itu wudu. Bab wudu kerana menyentuh zakar. Bab berwudu kerana menyentuh kemaluan. Kerana menyentuh zakar di sini yang lebih zahirnya, tapi kemaluan tu mafhumlah. Kerana menyentuh zakar. Jadi di sini kira-kiranya ada takdir di sini, di celah ni, termasuk dalam bab hadfil mudhaf. Hadfil mudhaf. Jadi al-wudu babu mudhaf, al-wudu'i mudhafun ilaih. Tetapi yang sebenar-benarnya jadi mudhafun ilaih ialah perkataan lain. Perkataan lain. Itulah yang kita buat dalam bracket ni. Jadi sepatutnya ada di celah ni sesuatu yang lain. Kalau tidak, tak nampak maksud dia. Memang begitu kaedahnya. Kalau kita baca kitab-kitab Arab, khususnya kitab-kitab lama, memang banyak sekali penggunaan seperti ini. Dan penggunaan seperti ini lumrah dalam bahasa Arab. Bukan sahaja terdapat di dalam hadis, kitab-kitab hadis, bahkan di dalam Quran juga ada. Itu sebab itulah kita tengok kenapa penterjemah kadang-kadang dia buat dalam kurungan begini. Mari mana kurungan? Dalam kurungan ni. Itulah bendanya. Jadi kalau kita kata di sini yang sesuainya, kalau kita nak zahirkan mudhafun ilaih yang sebenarnya, saya bolehkah saya tak jelaslah panjang lebar tentang nahu-nahu tu. Sebab setengah-setengah orang dia jadi panjang dekat nahu tu. Cuma saya sebut begitu saja. Sepintas lalu. Jadi mana yang belajar tu dia fahamlah. Mana yang tak belajar, susah sikit lah. Bolehkah begitu? Saya nak tanya dulu. Boleh Maulana. Kan nak jelas pula situ. Kalau nak jelas panjang lah pula. Panjang. Sebab apa nama ni, memanglah dalam perbincangan hadis ataupun tafsir Quran dia tak boleh lepas daripada ilmu alat. Jadi ilmu nahu, saraf, apa semua tu ilmu alat. Mesti kena ada benda tu.
Cumanya sekarang ni kita nak belajar hadis, takut-takut habis masa pula kita di situ. Dalam perbincangan nahwu pula. Tetapi kalau nak bincang boleh. Cuma saya rasa lebih sederhana kalau saya sebut secara ringkas begitu supaya tidak kita tak hilang punca. Kalau tidak jadi macam belajar nahwu pula dalam kitab hadis ni. Takut jadi begitu. Dan itu menjemukan juga. Jadi saya cerita, saya rasa elok. Cuma kalau rasa ada yang tak puas hati lagi, ada yang nak lebih detail, kena ceritalah. Gitulah. Kena ceritalah. Cakap dengan saya. InsyaAllah saya akan jelaskan. Tapi kalau tidak, saya rasa memadai setakat itu. Seperti yang saya sebut tadi, kenapa ada dalam terjemahan itu kurungan itu, kenapa? Sebab ada dalam istilahnya disebut sesuatu yang ditakdirkan. Sesuatu yang ditakdirkan. Mana ada sesuatu yang dibuang di situ. Yang dibuang itu kalau kita sebut apa benarnya? Ini benar. Cuba tengok ya. Cuba tengok. Saya buat gini. Babu wujubi. Wujubi. Babu wujubil wudu. Ini sebenarnya mudhafun ilaih. Wujub ini tak ada dalam asal kitab, tak ada. Tetapi mesti kena ada ini. Kalau tak ada mana, tak ada mana. Bab berwuduk kerana menyentuh kemaluan. Kenapa berwuduk tu? Bagus ke? Elok ke? Wajib ke? Mesti ke? Perlu ke? Macam mana? Saya letak di sini perlu. Bab perlu berwuduk. Atau wajib berwuduk. Kewajiban berwuduk. Wujubil wuduk. Jadi babu mudhaf, wujubi mudhafun ilaih. Wujubi mudhaf, al-wudu'i mudhafun ilaih. Jadi al-wudu' ini mudhafun ilaih bagi wujub. Bukan mudhafun ilaih bagi babu. Walaupun pada zahirnya nampak begitu. Sepintas lalu boleh kita kata babu mudhaf, al-wudu'i mudhafun ilaih. Tetapi kalau kita pergi kepada lebih dalam lagi, untuk mendapat maksud dia sebenarnya, kita kena mengandaikan ada sesuatu yang dibuang di sini. Ini yang dibuang. Wujub. Atau luzum. Babu luzumil wudu min masjid dzakar. Luzum mesti. Bab kemestian berwudu. Keperluan berwudu. Boleh juga begitu. Jadi ini yang dibuang. Biasa tu. Kalau kita tak ada persediaan, tak ada alat lah kita kata, tak nampak tu benda tu. Tak nampak tu. Bila kita letak tu kan nampak tu. Nampak tu. Dia nak ceritanya mestilah. Sebab apa mesti? Kalau tak ada air semayang lagi mana mesti. Nak bersemayang tu kena ada wudu. Kalau dah ada air semayang pun, setelah kita menyentuh zakar itu, batal air semayang. Sebab itulah wajib ataupun perlu berwuduk kerana menyentuh kemaluan. Jadi menyentuh kemaluan itu adalah salah satu perkara yang membatalkan wuduk. Boleh faham? Faham ke tidak? Ya, faham. Itu benarnya. Jadi kena faham. Kemudian kalau kita nak pergi jauh lagi, banyak lagi. Idhafat apa pula? Banyak perkara pula lah. Idhafat apa? Kalau saya tanya hari ni lah, seorang-seorang ni, pada habis masa situ, sampai saya rasa tak perlu. Sekadar tadi sudah cukup. Sudah cukup. Cuma kalau ada yang nak tahu lebih lagi, tanyalah. Kalau tidak saya kira peserta menganggap tak perlu dah, tak mahu pergi jauh dah. Setakat itu. Ya, memadai setakat itu. Bab wujubil wudu min masjid dzakar. Keperluan berwudu, kewajiban berwudu. Babu luzumi. Kalau kita kata luzumi, ini. Luzumi.
Ni luzumi. Luzumi mana kemestian. Nampak semua tu? Nampak kau? Nampak mana? Nampak. Itu saya kata antara kelebihan kita belajar begini online ni. Saya tulis apa boleh nampak. Saya tak payah pergi ke depan di papan putih ke papan hitam ke untuk nak tulis tu, tak payah. Dan setiap orang di rumah masing-masing, di tempat masing-masing boleh nampak benda tu. Saya tunjuk kitab ke, saya nak tulis apa ke, nak menjelaskan apa pun senang, mudah. Tak perlu kotor tangan saya, tak perlu. Ini antara kelebihan yang kita dahulu tak dapat. Sebab itu saya sekarang ni memang rasa lebih selesa mengajar lah. Kalau nak belajar pun begini, dengan cara begini. Sebab untuk jaga adab apa tu, kita semua ni umumnya sudah dewasa, sudah faham benda tu. Jadi pandai-pandai lah kita kalau nak keberkatan belajar, jagalah. Gitu caranya. Bukan budak-budak, bukan kelas budak-budak. Kalau budak-budak tu susah juga nak kawan kan. Susah juga. Macam tu pun semasa PKP dulu ada juga kelas budak-budak. Buat secara online. Saya pun tak tahu juga macam mana dia guru-guru tu, cikgu-cikgu tu kontrol. Susah juga. Saya rasa kalau untuk kanak-kanak kurang sempurna lah kalau nak mengajar cara begini. Tapi kalau untuk orang dewasa seperti kelas kita ni, saya rasa cukup selesa. Puas hati lah. Banyak lagi kita pun tak pandai gunanya kan. Kalau kita pandai guna, banyak lagi sebenarnya kemudahan yang ada di sini. Baik. Itulah, nampak kan? Babu luzumil wudu. Sama juga. Dengan kita kata babu wujubil wudu. Min masjid zakar. Min itu min sababiyah dia panggil. Min sababiyah. Min ni ada banyak makna. Min ada banyak makna. Ada min ibtidaiyah, ada min litab'id, macam-macam min. Ni min sababiyah. Kerana, dia memberi makna kerana atau dengan sebab. Bab kewajiban atau kemestian berwudu dengan sebab. Dengan sebab menyentuh zakar. Atau kerana menyentuh, samalah. Jadi min sababiyah di situ. Jadi apabila kita baca kitab, terutamanya Quran ataupun hadis, perlu sangat benda-benda ni diambil kira, diketahui. Supaya apa? Supaya kita faham dengan betul lah. Kalau tidak, boleh jadi kita tersalah faham. Jika kita tidak pasti ni perkataan ini memberi makna apa. Jadi min di sini memberi min sababiyah. Min sababiyah, mim yang memberi makna sebab atau kerana. Sebab itu kita letak kerana di situ. Kalau kita kata ja'a minal bait, dia datang dari rumah. Itu min, itu bukan min sababiyah. Tak boleh nak pakai min sababiyah di situ. Dia datang dari rumah. Itu min ibtidaiyah. Jadi bermula dari rumahnya datang tu. Start situ, start daripada rumah dia datang. Mari daripada rumah dia. Itu maksudnya. Itu min min ibtidaiyah. Kalau minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, itu min taba'i pula. Min taba'i pula. Jadi mestilah khususnya orang-orang yang nak mendalami agama, dia kena faham benda ni, kena belajar dulu. Kalau tak belajar, susahlah. Setakat mana yang dicerita lah tahu. Yang tidak dicerita, nak faham sendiri, susah. Minal mu'minina rijalun sadaqu. Di kalangan orang-orang mukmin ada orang-orang. Ada orang-orang di kalangan. Mana ada sebahagian di antara mereka. Begitu maksudnya. Itu min taba'i. Jadi di setiap tempat tu kalau kita bertemu min, kita kena nampak min, pastikan min ini untuk makna apa. Itu bendanya. Nampak begitu, tapi benda tu penting tu. Jadikanlah sebagai panduan untuk
baca kitab, untuk memahami kitab. Baik. Hadis ke-82. 82 duduk sini ya. 82. Baik, kita dah baca tadi. Ishaq bin Mansur, ini semua ni kita sudah bertemu dah perawi-perawi ini. Ada dah. Sebelum ni biodata dia walaupun setengah-setengah tu ringkas, tapi adalah. Yang kita tidak bertemu lagi ialah Busrah. Tapi orang Arab kadang-kadang dia sebut dalam percakapan lah. Dia tak bunyi dah. Ta marbutah di akhir tu. Dia sebut Busrah. Begitu. Aisyah. Gitu. Bukan Aisyah. Bukan gitu. Kita yang sebut gitu. Orang Arab sama juga orang Pakistan, dia sebut begitu, Aisyah. Gitu je. Tak bunyi, tak marbutah. Begitu juga yang lain-lain sama. Macam ni, Busrah binti Safwan. Siapa Busrah? Sahabiyah. Sahabat wanita Nabi SAW. Baik, kita tengok di sini ada nota. Ada nota. Siapa nak baca ni? Saya nak minta sesiapa bacalah. Ni tentang biodata Busrah. Ni. Silakan siapa nak baca? Kita berkongsi sama-sama. Tidak saja saya saja yang baca. Kalau tidak jadi sepi pula majlis. Silakan siapa nak baca? Ini tentang 730. Urwah meriwayatkan daripada Busrah. Hisham bin Urwah. Hisham meriwayatkan daripada ayah dia, Urwah bin Az-Zubair. Urwah meriwayatkan daripada Busrah. Ini Busrah. Siapa nak baca? Silakan. Silakan. Okey, saya baca Maulana. Siapa ni? Saleh. Oh, Saleh. Saleh daripada mana ni? Ya, Ampang, KL. Silakan. Okey, baik Maulana. Beliau ialah Busrah binti Safwan bin Naufal bin Asad bin Abil Uzza bin Qusay al-Qushayriyah. Qusay bin al-Qurashiyah al-Asadiyah. Busrah adalah saudara perempuan seibu dengan Uqbah bin Abi Mu'aith. Demikianlah nasabnya disebutkan oleh Az-Zubair. Az-Zubair juga berkata Safwan bin Naufal tidak mempunyai keturunan melainkan daripada Busrah. Busrah adalah ibu Muawiyah bin Al-Mughirah bin Abi Al-Aus. Beliau juga merupakan nenek bagi Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kerana ibu Abdul Malik ialah Aisyah bin Muawiyah. Jadi Muawiyah ni, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni. Di kalangan sahabat ini ada 20 lebih bernama Muawiyah. Muawiyah bin Al-Mughirah. Jadi Muawiyah ni lah, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah tu. Jadi mak kepada Abdul Malik bin Marwan ialah Aisyah binti Muawiyah. Jadi Busrah ni ibu kepada Muawiyah. Jadi Aisyah ni cucu dia lah. Cucu dia tu isteri kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, salah seorang Khalifah Bani Umayyah. Teruskan Saleh. Busrah adalah seorang sahabiah, yakni sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada meriwayatkan hadis daripada baginda. Antara orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Ummu Kalsum binti Uqbah bin Abi Mu'aith. Sekejap Ya. Ummu Kulthum bacanya. Ummu Kulthum. Kita orang Melayu sebut Kalsum. Kulthum. Teruskan. Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aith. Abdullah bin Amar bin Al-Aus. Marwan bin Al-Hakam. Urwah bin Az-Zubair. Dan Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Kata Ibn Hibban, Khadijah, isteri Nabi SAW adalah ibu saudara ayah Busrah. Busrah terbilang salah seorang muhajirat. Kata Mus'ab,
Beliau juga terbilang salah seorang sahabat wanita yang berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i berkata, Busrah termasuk salah seorang sahabiah yang memeluk agama Islam di peringkat awal dan beliau juga seorang muhajirah. Beliau hidup hingga ke zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Keempat-empat pengarang kitab sunan yang utama, yakni Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan Ibn Majah mengambil hadisnya. Dan di dalam kitab Sunan At-Tirmizi ini hanya terdapat satu sahaja hadisnya, iaitu hadis di bawah bab ke-61 ini. Ini satu saja hadis dia dalam Sunan Tirmizi. Dan ada di dalam kitab-kitab sunan yang 4 tu, bahkan kitab-kitab hadis yang lain ada hadis ini. Ada hadis ini. Itulah tentang Busrah binti Safwan. Kemudian kalau kita nak tengok kepada yang berminat lah, yang mampu boleh buat rujukan sendiri, saya cadangkan tengok buku ni tengok buku ni untuk mendapat penjelasan lebih detail berkenaan dengan perawi-perawinya dan juga berkenaan dengan perkara-perkara lain yang bersangkut paut dengan sesuatu hadis. Cuba tengok ni, kitab ni namanya Ithafut Talib Al-Ahwadhi Bisyarh Jami'il Imam At-Tirmizi. Kitab ni bagi saya lah, pada pandangan saya adalah pelengkap kepada kitab yang satu lagi ni, kitab ni Tuhfatul Ahwadhi. Dia adalah pelengkap kepada kitab ini. Kalau kita baca kitab ni dan baca yang ni, jadi lengkap lah. Baca yang ni. Jadi ni Tuhfatul Ahwadhi. Yang ni sebagai pelengkapnya Ithafut Talibil Ahwadhi, gitu. Pengarangnya masih ada lagi dan seorang yang sangat alim dalam bidang hadis di zaman sekarang ni. Dia menetap di Mekah dan mengajar di Mekah ni orangnya. Muhammad bin Al-Syeikh Al-Allama Ali bin Adam bin Musa Al-Ethiopi Al-Wallawi. Ethiopia, orang Habasyah, orang kulit hitam tu. Dia ni mengajar ilmu di Makkah Al-Mukarramah, Khuwaidim Al-Ilm. Sangat alim dalam bidang hadis ni. Kalau nak lebih detail, tengok sini. Ni. Ishaq bin Mansur Al-Kausaj. Kan? Apa ni? Ni. Ni Ishaq bin Mansur. Ishaq bin Mansur. Sebab kita sudah bertemu dah dan ada dah biodata dia, saya tidak ulang lah. Saya tidak ulang. Cuba kita tengok di sini kitab. Ishaq bin Mansur Al-Kausaj, Abu Ya'qub Al-Marwazi. Thiqah, Thabt. Thiqah, Thabt. Ini kalau dalam kurungan macam ni menunjukkan dia ni daripada tabaqat perawi yang ke-11. Taqaddama fi, maknanya biodatanya telah pun berlalu pada bab 23 hadis ke-30. Tengok sana. Jadi dia pun tidak ulang detail, cuma sebut sepintas lalu. Tapi dia sebut jugalah, saya tak mahu sebut langsung sebab mana yang sudah sebut dah tu tak perlu ulang. Dia sebut juga secara ringkas dan dia bagi peringatan. Mungkin saya akan buat gini juga sebab dah ada contoh ni. Sebab lebih senang kalau macam tu, orang nak tengok tempat detail tu di mana. Tetapi kalau saya buat macam indeks begitu di belakang.
Senang juga kalau nak tahu perawi ni hadis dalam hadis mana, dalam sanad hadis yang keberapa ada. Kita boleh tahu juga. Macam-macam cara lah. Boleh nak. Ada cara dengan cara begini, boleh juga. Kalau kita buat indeks begitu pun saya rasa lebih mudah sebab dia terkumpul di satu tempat begitu. Terpulatlah kepada masing-masing. Jadi Ishaq bin Mansur, dia ambil daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kalau kita tengok di sini, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dah tak ada apa dah. Siapa? Abu Sa'id Al-Basri, Al-Imam, Al-Hujjah, Al-Thabt, Al-Naqid. Ni 9 maknanya daripada tabaqat ke-9. Telah pun berlalu, yakni biodatanya pada bab 32, hadis ke-42. Itu maksudnya. Hisham bin Urwah, Abul Munzir, Al-Madani, Thiqah, Faqih, tabaqat 5. Telah berlalu pada bab ke-44. Ada dah nama dia ni, perawi ni. Hadis ke-59. Mana dalam Sunan Tirmizi ni atau Jami' Tirmizi ni. Ayahnya Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, Abu Abdullah Al-Madani, Thiqah, Thabt, Faqih. Ni lafaz ta'dil ni. 3 lafaz ta'dil yang tinggi lah, kuat ni. Tabaqah ketiga. Yang ni lapisan perawi lah, generasi perawi yang ketiga. Apa ni telah pun disebutkan pada bab ke-40 hadis ke-53. Tengok di sana. Macam Busra bint Safwan, agak panjang dia sebab tak sebut lagi. Di sini baru bertemu dan memang hadis dia ada satu saja pun dalam kitab ni. Ni panjang. Saya pun mengambil manfaat daripada kitab ni juga. Selain daripada kitab-kitab lain, kitab ni menjadi rujukan saya. Umpamanya, waqala Ibn Hibban, Khadijah, zawjun Nabi, ammatu abiha, wa kanat minal muhajirat. وقال مصعب هي من المبايعات. وقال الشافعي لها سابقة وهجرة قديمة عاشت إلى ولاية معاوية. Kan ini saya ambil di sini, cuba tengok ni. Saya ambil di sini, cuba tengok di akhir. Kata Ibn Hibban, Khadijah isteri Nabi adalah ibu saudara ayah Busra. Busra terbilang salah seorang muhajirat. Kata Mus'ab, ini nanti tempat rujukannya. Kalau nak tengok sendiri, inilah kitabnya. Ni. Akhrajalah al-arba'ah. Wa laysa laha fi hadzal kitab illa hadzal hadis. Keempat-empat pengarang mengemukakan hadisnya, meriwayatkan hadisnya. Pengarang maksud di sini, keempat-empat tu pengarang kitab Sunan. Itu maksud al-arba'ah. 4 orang itu. Siapa dia? Jadi kalau kita faham istilah tu senanglah. 4 orang ni siapa dia yang maksud? Jadi saya buat di sini keempat-empat pengarang kitab Sunan yang utama. Itu maksud 4 orang tu. Saya sebut Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud dalam Hasan ni tak ada sebutlah, dia sebut al-arba'ah begitu saja. Kepada orang yang sudah biasa, dia senang, dia sudah faham. Kemudian dia ada sebut lataif isnad bagi hadis ini. Dia sebut lataif ini sebenarnya untuk kita tidak begitu diperlukan, tetapi untuk pengkaji hadis memang perlu semua ni. Memang perlu semua ni. Okey. Baik. Apa Busrah binti Safwan meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa menyentuh zakarnya, ini kemaluannya, boleh juga kemaluannya, tetapi kemaluan itu lebih umum. Kalau kita sebut zakar, lafaz dia ni, ambil kira lafaz dia, zakarnya, yang ini kemaluannya, maka janganlah ia bersalat sebelum berwudu. Maka janganlah ia bersembahyang sebelum berwudu. Jangan. Sebab apa? Kalau sembahyang juga tak sah. Sia-sia saja. Penat saja. Sebab apa? Sebab dia tak ada wudu. Sedangkan wudu adalah syarat untuk salat. Kalau tidak ada syarat, maka tidak ada masyrut. Tak ada syarat, tak ada masyrut.
Ada syarat tak jadilah. Apa yang disyaratkan untuknya itu, yang disembahyang tu tak jadi, tak sah. Jadi ini perlu kita tahu. Jadi apakah maksud menyentuh zakar saja? Bagaimana kalau perempuan menyentuh farajnya? Adakah tidak batal? Kalau kita tengok hadis ini nampak lebih khusus kepada lelaki. Tetapi kalau kita tengok banyak lagi hadis-hadis yang lain dalam bab ni. Disebut hadis fil bab. Hadis-hadis dalam bab ni. Maka kita akan dapat tahu bahawa sama juga hukumnya. Sebab itu kalau kita terjemah sesiapa menyentuh kemaluannya, lebih lengkap, lebih merangkumi, walaupun dari segi lafaznya itu tidak begitu tepat. Sebabnya ada yang mengatakan tak batal kalau perempuan sentuh kemaluannya. Sebab hadis ni sebut zakar. Lepas tu sebut kemaluan itu, mereka kata tidak sahih. Tetapi yang lebih tepatnya sama saja. Perempuan pun kalau menyentuh kemaluannya, batal wuduknya. Kemudian bincang panjang pula dari situ tu. Zakar ini bahagian mana? Sentuh tu bahagian mana yang membatalkan wuduk tu? Sentuh dengan apa? Boleh saya nampak peserta-peserta kita ni seronok sikit nampak depan ni kan. Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Sesiapa yang menyentuh zakarnya, maka janganlah dia bersembahyang sebelum berwuduk. Atau sehingga ia berwuduk. Jadi satunya sentuh. Apa makna sentuh? Man, sesiapa. Sesiapa menyentuh zakarnya. Kalau menyentuh zakar orang lain macam mana? Banyak perkara tu. Sebab itu dalam hadis tu memang menarik kita belajar hadis ni. Semua lafaz hadis Nabi kan, cakap dia seorang Nabi ni, utusan Allah, dia mesti kemas. Dia mesti kemas. Banyak perkara di celah-celah tu kita dapat pengajaran. Misalnya di sini, sesiapa menyentuh, satu menyentuh ni, massa. Mas ni. Yang dimaksudkan mas ni, sentuh ni macam mana? Sesiapa saja menyentuh zakarnya. Mana zakarnya sendiri? Kalau sentuh zakar orang lain macam mana? Macam mana? Lepas tu timbul lagi zakar. Kalau faraj, kemaluan perempuan macam mana? Kalau orang lain sentuh zakar dia, macam mana? Isteri dia sentuh zakarnya. Atau suami sentuh kemaluan ataupun faraj isteri dia, macam mana? Banyak perkara di situ. Dan itulah yang dibincangkan di dalam syarah-syarah hadis dengan panjang lebar. Imam-imam mujtahidin seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Bukhari dan lain-lain lagi bincang benda-benda ni lah dengan panjang lebar mengikut ijtihad masing-masing. Apa yang secara zahirnya tidak jelas, tak jelas nampak, mereka ijtihad lah. Mereka pakai ijtihad. Sesiapa menyentuh zakarnya, mana kalau sendiri sentuh tu tentu dah tu, sebab zakarnya, sesiapa yang menyentuh zakarnya sendiri, sebabnya takkanlah nak sentuh zakar orang lain, pelik kan? Mestilah terkejut orang tu, kenapa nak sentuh zakar? Kalau zakar sendiri tu ialah tak pelik lah. Tak pelik lah. Sesiapa menyentuh zakarnya, maksudnya zakarnya sendiri. Kita lah, sesiapa lah, mana lelaki
yang menentu zakarnya. Jadi tak boleh sembahyang. Kena ingat, tak boleh sembahyang. Dah batal dah wudu tu. Cumanya sentuh tu macam mana? Yang dikatakan sentuh tu. Imam Syafi'i kata dengan alat sentuh. Alat sentuhnya tangan. Kalau kita nak sentuh apa-apa, sentuh apa? Sentuh dengan tangan. Nak rasa air panas ke tidak? Allah cari tangan lah. Sentuh dengan tangan. Tapi adakah semua berpendapat begitu? Kalau sentuh dengan Imam Syafi'i sentuh dengan tapak tangan. Belakang tangan lain cerita. Belakang tangan. Sentuh dengan kaki misalnya. Lain. Tak batal. Tetapi adakah semua orang ulama berpendapat begitu? Tidak. Ramai. Nanti kita baca. Dan saya tak sempat nak tulis dengan detail lagi. InsyaAllah akan datang dalam nota akan datang. Bila siap kita akan edarkan. Boleh dapatlah tu. Tapi dalam kitab tadi dah ada sebut. Ada sebut. Bukan kitab tu saja, banyak lagi yang lain-lain pun sebut perkara yang sama. Jadi ada juga yang berpendapat tak kira sentuh dengan apa pun. Sebab Nabi sebut sentuh. Sentuh dia dengan apa? Belakang tangan ke, tapak tangan ke, lengan ke, kaki ke, tak kira lah. Batal lah wudu. Kemudian sentuh tu sengaja ke tidak? Banyak perkara tu. Kalau tidak sengaja, batal ke tidak? Ada khilaf di situ. Semua ada khilaf. Ada yang kata sebab massa. Massa tu maknanya sentuh. Menyentuh. Dengan sengaja tu. Bukan tersentuh. Bukan tersentuh. Menyentuh. Itu ada makna sengaja di situ. Tetapi panjanglah perbahasan ulama. Ada yang kata sengaja ke tidak sengaja ke batal. Kalau kita pergi dalam fiqh kan. Banyak lagi tu detail. Fiqh Syafi'i apa semua. Boleh tengok sini. Saya nak buat contoh. Ni kemaluan. Sentuh ni. Ikutlah. Ujung jari ke tengah ke. Ni tapak tangan. Batal. Tapi kalau belakang ni tak batal. Satu lagi. Ni kalau buat gini. Tak batal. Pegang gini. Sebab tapak tangan ni maksud bila kita letak gini. Mana yang kena? Nampak ke sini? Mana peserta-peserta kita ni? Saya nampak Muhammad Saleh saja. Ni cuba tengok. Kalau kita letak gini kan. Ini setakat ni. Yang kena ni. Inilah tapak tangan. Celah dia ni bukan. Sebab itulah dalam fiqh dia sebut kalau kita pegang gini tak batal. Sampai begitu detailnya. Tapi adakah semua kata begitu? Tidak juga. Jadi menyentuh zakar sendiri. Kalau zakar orang lain macam mana? Dan orang yang disentuh tu batal ke tidak? Sebab dia bukan sentuh sendiri. Orang lain sentuh. Itu pun ada khilaf juga. Banyaklah ceritanya. Man itu sesiapa itu lelaki ke perempuan? Zahirnya kalau kita tengok ayat ni lelaki lah. Tuan diri itu. Sesiapa tu tuan diri. Lelaki lah maksudnya. Tetapi bagaimana kalau perempuan yang menyentuh? Dan kena sentuh dengan tangan juga lah. Dan bagaimana kalau sentuh dengan berlapik? Semua tu ada dibincang. Itulah yang jadi fiqh Islam. Kemudian yang jadi fiqh Islam. Ini fiqh mazhab Syafi'i. Ini fiqh mazhab Hanafi. Ini fiqh mazhab ni. Itulah yang benda yang jadi mazhab tu. Sebab banyak atas benda tadi saja tu. Berapa banyak dah pecahan dia. Maknanya Nabi SAW tu sabda dia, percakapan dia tu menyebabkan lahirnya ilmu dalam dunia ni. Itulah yang dia katakan punca tamadun tu. Orang-orang Islam jadi pandai, jadi bincang benda-benda begini ni. Kenapa? Kerana ada hadis lah. Maka mereka jadi masyarakat yang bertamadun. Kena belajar bahasanya. Ini man ni apa maknanya? Sesiapa ni siapa? Apa makna? Kalau dalam bahasa Arab. Man itu isim mausul. Mausul apa? Kena tahu semua. Dengan itu dia maju dalam bahasa, dia maju dalam
akalnya dalam menilai sesuatu tu. Itulah maksud bangsa yang umat yang bertamadun. Tamadun tu datang daripada mana? Daripada inilah asas Quran dan Sunnah. Jadi kalau orang kata Quran dan Sunnah ni punca bagi tamadun umat Islam, betul. Memang betul. Memang orang Islam hidup dengan ini pun yang kita kata kalau kita terima batal lah. Apa sebab? Sebab ada hadis. Kita bukan dengan hadis. Orang yang kata tak batal, ni ada juga cara dia. Gitulah. Maka janganlah ia bersolat sebelum berwudu. Hadis ini merupakan dalil. Hadis ini merupakan dalil bagi terbatalnya wudu dengan menyentuh zakar. Yang dimaksudkan dengan sentuhan yang membatalkan wudu itu ialah sentuhan dengan tidak berlapik. Buktinya ialah hadis Ibnu Hibban. Cuba tengok, hadis lain pula. Hadis Ibnu Hibban daripada Abu Hurairah secara marfu' di dalam sahihnya bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjih." Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjih wa laysa bainahuma sitrun wala hijab falyatawadda. Bermaksud apabila seseorang daripada kamu menyentuh farajnya. Jadi farajnya maksudnya kemaluannya. Jadi faraj ini diguna untuk umum. Kemaluan lelaki pun boleh, kemaluan perempuan pun boleh. Di sini zahirnya digunakan untuk lelaki. Sebab itu tadi dalam tajuk tadi, kalau kita kata kemaluan pun boleh juga. Sebab faraj ada juga dalam hadis disebutkan faraj. Jadi kemaluannya dengan tangannya tanpa berlapik dan hijab. Tanpa berlapik dan hijab, maka hendaklah ia berwudu. Selain Ibnu Hibban, Al-Hakim dan At-Tabarani juga meriwayatkannya di dalam kitab masing-masing. Menurut Ibnu Sakan, hadis ini adalah yang terbaik pernah diriwayatkan dalam bab ini. Begitulah. Jadi kalau tidak berlapik, kalau berlapik, ni ada hadis ni, tak batal. Dengan sebab itu kalau kita sentuh ataupun tersentuh zakar, maknanya dari di atas kain yang kita pakai seluar ke, itu tak batal. Ini mana hadisnya? Ini hadisnya. Inilah hadisnya. Kemudian kalau kita tengok di sini, ya. Kalau kita tengok di sini, okey. Saya nak pergi kepada masalah ketiga berhubung dengan hadis ni yang terdapat di dalam kitab ni, Ithafut Talibil Ahwadhi. Masalah yang ketiga iaitu ahli ilmu berbeza pendapat tentang terbatalnya wudu dengan menyentuh zakar. Di sini ada khilaf banyak ni. Dan bila kata ada khilaf, kita kena bersikap terbukalah, meraihkan khilaf itu. Jadi kalau orang tu pakai tak sama dengan kita, okey, tak kisah. Terpulang kepada masing-masing sebab ini masalah individu, masalah peribadi. Ada beberapa mazhab berhubung dengan perkara ni. Yang pertama, mazhab orang yang mewajibkan berwudu kerananya. Nampak ni? Semua nampak ke kitab ni? Nampak tidak kitab ni? Nampak. Nampak mana? Itulah sebab saya kata belajar secara online ni menarik. Cuba tengok. Boleh nampak ni. Kalau kita belajar secara berdepan ni tak nampak. Kena tunjuk kitab lah. Nak tunjuk kepada semua tu kan bukan main, susah. Jadi yang pertama, orang yang berpendapat wajib kena berwudu lah kerana menyentuh zakar tu sebab air sembahyang telah terbatal. Antara orang yang berpendapat begini, Umar bin Al-Khattab, anaknya Abdullah.
Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Atha. Ini di kalangan sahabat. Atha, Az-Zuhri, ini di kalangan tabi'in. Ibnu Musayyab, Mujahid, Aban bin Uthman, Sulaiman bin Yasar, Ishaq. Ini di kalangan imam mujtahidin, dari kalangan kemudian lagi tabi'in, Ishaq, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ini semua ni mereka dikata kalau sentuh zakat masuklah. Kalau orang-orang di Malaysia ni ramai ikut mazhab Syafi'i, Syafi'i pun berpendapat batal. Jadi apa alasan mereka? Apa hujah mereka? Wahtajja haula bi hadithil bab. Mereka berhujah dengan hadis dalam bab ni, hadis busrah tadi. Dan hadis-hadis lain dalam bab ni yang berkenaan dengan batal wuduk ni lah. Kerana menyentuh zakat. Hadis bab ni, hadis busrah tadi. Wa bima rawahu ad-Daraqutni an Busrah marfu'an, dan hadis yang diriwayatkan oleh Daraqutni daripada Busrah juga secara marfu', idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda wudu'ahu lis-salah. Sesiapa yang menyentuh kemaluannya, apabila seseorang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwuduk seperti wuduknya untuk bersembahyang. Sebab ada pula yang berpendapat begini, bukan wuduk tu maksudnya basuh tangan sajalah. Kalau sentuh tu basuh tangan, itu maksudnya. Wuduk lughawi, bukan wuduk urfi, syar'i, bukan. Tetapi berdasarkan hadis ini, wuduk syar'i, wuduk untuk sembahyang, kena berwuduk macam tu, bukan sekadar basuh tangan saja, tidak. Dalam riwayat yang lain, man massa dzakarahu falyu'id al-wudu. Sesiapa yang menyentuh zakarnya, dia hendaklah mengulangi wuduknya. Jadi berwuduk semula. Wa bima rawahu an Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka berhujjah, berdalil dengan hadis Aisyah bahawa Nabi SAW bersabda, wailul lilladzina yamassuna furujahum thumma yusallun wa la yatawadda'un. Kecelakaan untuk orang-orang yang menyentuh kemaluan-kemaluan mereka, kemudian mereka bersembahyang dan tidak berwudu. Jadi ini wailun, ini satu doa keburukan, kecelakaan, celakalah, begitu. Ini doa keburukan, menunjukkan benda ni tak boleh lah, bukan main-main. Sebab tak sah sembahyang tu, sia-sia. Wala yakunu illa ala tarki wajibin. Dan penggunaan perkataan wail ini menunjukkan kesalahan itu kerana meninggalkan perkara wajib. Menunjukkan ambil air sembahyang itu wajib lah. Dan hadis riwayat Ahmad, Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar, daripada saluran riwayat Muhammad bin Ishaq, daripada Urwah, juga daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ini semua ni akan ada Imam Tirmizi isyarat, wa fil bab an fulan fulan fulan. Saya sebut di sana macam mana lafaz hadisnya. Dia kata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man massa farjahu falyatawadda. Sesiapa yang menyentuh kemaluannya, dia hendaklah berwudu. Imam Tahawi berkata, ini adalah hadis ini mungkar, kata dia. Lebih sesuai dikatakan ia satu kesilapan lah. Sebab Urwah, bila dia tanya Marwan tentang menyentuh kemaluan ini, fa'ajabahu min ra'yihi. Jadi Marwan jawab berdasarkan fikiran dia bahawa tidak perlu berwuduk kerana menyentuh zakar. Bila Marwan berkata kepadanya begitu, Marwan ambil daripada Busrah. Marwan kata dia bukan pendapat dia saja, dia ambil daripada Busrah, daripada Nabi SAW, sabda Nabi. Maka Urwah berkata, ma sami'tu bihi, aku tak dengar apa macam tu. Jadi ini selepas daripada meninggalnya Zaid bin Khalid. Jadi bagaimana boleh Urwah itu membantah Busrah? Apa yang telah diriwayatkan kepadanya oleh Zaid bin Khalid daripada Nabi SAW. Jadi kesimpulannya, hadis Zaid itu, ini perbincangan tentang hadis lah, itu hadis itu silap. Yalah, kalau yang itu silap, yang lain banyak lagi yang tidak silap, yang betul. Yang Imam Tirmizi kata hasan sahih, boleh pakai. Tak apalah.
Ini perbincangan panjang. Perbincangan tentang hadis Zaid bin Khalid itu saja banyak di sini. Okey. Mazhab yang kedua, kita ringkas-ringkas saja. Ialah mazhab orang yang mengatakan tidak terbatal wudu dengan menyentuh zakar. Inilah yang Imam Tirmizi kehendaki dengan mengadakan bab seterusnya. Tarkil wudu min masjid zakar. Tidak perlu berwudu kerana menyentuh zakar. Ini dia nak isyarat kepada mazhab kedua, mana golongan kedua. Ada yang berpendapat begitu. Ini mazhab Ali, Ibnu Mas'ud, Ammar, Hasan Al-Basri, Rabi'ah, Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, Abi Hanifah dan anak-anak buahnya. Ini ramai juga orang yang berpendapat kata tak batal wudu ni kerana sentuh zakar. Cuma mungkin kepada setengah-setengah orang dia menjijikkanlah. Menjijikkan. Bayangkan kalau dia anggap suci tak batal, suci. Lepas tu dia dia pusing roti canai. Bayangkan. Mesti kita jijik, kita tak mahu. Itulah. Jadi setengah-setengah ulama kata ini cerita masalah kebersihan saja. Masuk sajalah. Masuk saja. Sebab umumnya orang akan jijik. Walaupun benda tu diri kita sendiri mungkinlah tak ada rasa apa-apa. Tapi kepada orang lain ya. Kepada orang lain. Gitu. Benda-benda ni ada kalau kita sendiri tak kisah. Tapi kalau orang lain, lain ceritanya. Lain. Dalil mereka, apa hujah mereka? Mereka masing-masing ada hujah. Itulah yang Imam Tirmizi bawakan dalam bab selepas ni. Iaitu hadis talq yang akan datang. Imam Tahawi berkata tentang hadis talq itu. Isnaduhu mustaqim. Isnadnya bagus. Ghairu muttarib. Dia tak tetap. Dia mana konsisten. Tabarani menghukumnya sahih. Ibnu Hazm pun kata macam tu juga, sahih hadis talq. Yang ni bab selepas ni. Ali ibn al-Madini berkata huwa ahsanu min hadis Busrah. Hadis Talq bin Ali itu lebih baik daripada hadis Busrah. Mengikut penilaian dia lah. Jadi dengan sebab itu ramai juga yang pegang dengan cara tu. Ramai juga. Dan selain daripada itu, hadis Talq itu hadis yang diriwayatkan oleh Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar daripada Ali, yakni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Ma ubali anfi masistu au udhuni au dhakari. Aku tak kisah sama ada aku sentuh hidungku, telingaku atau zakar, sama saja. Sentuh telinga batalkah sembahyang? Dia kata tak. Sentuh hidung batalkah sembahyang? Tak batal. Jadi zakar pun sebahagian daripada anggota kita, apa nak batalnya? Itu ceritanya. Jadi bila orang tanya, saya nanti dia jawab begitu. Dan ini pegangan mereka lagi, iaitu apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah, lebih kurang begitu juga lafaznya, lebih kurang begitu juga. Waqalu, dan mereka berpendapat, mereka kata hadis Busrah itu khabar ahad. Khabar ahad. Itu hadis ahad. Berhubung dengan perkara yang umum balwa. Perkara yang ta'ummu bihil balwa. Mana banyak sekali berlaku tu. Banyak sekali berlaku. Bukan jarang-jarang berlaku. Tetapi banyak sekali berlaku. Tetapi kenapa seorang dua saja yang meriwayatkannya? Itu persoalannya. Kalau memang betul begitu, mestilah masyhur. Kenapa? Busrah saja, boleh kepada Busrah saja. Dia pula tu seorang perempuan pula duduk cerita tentang lelaki. Itu antara kemuskilan lah. Antara alasan orang-orang yang tak mahu terima riwayat dia tu, dia kata begitulah. Padahalnya bukan Busrah saja yang meriwayatkannya. Ramai lagi yang lelaki pun meriwayatkannya yang sahih juga. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan yang paling sahih, Imam Tirmizi sendiri pun kata begitu, ialah hadis Busrah tu.
Hadis busrah tu. Nak banding dengan yang lain-lain. Kalau kita terima, memang sabit lah, memang sahih lah. Ini boleh dipakai dengan makna basuh tangan saja, kata dia. Basuh tangan saja. Sebab apa? Ini dia berkait dengan realiti semasa tu. Sahabat-sahabat ni pada ketika itu beristinja menggunakan batu. Cuba bayangkan, istinja tu kalau kerana air kecil boleh tahan jugalah. Tapi kalau air besar macam mana? Nak kesak dubur tu. Kesak dubur tu dengan batu. Tak nampak tu. Tak nampak tu. Main rasa gitu saja. Kalau tak kena najis sekalipun. Dekat-dekat dah tu nak kena tu. Bau-bau dia ada juga tu. Umumnya, sahabat dahulu istinja guna batu. Bukan guna air. Lelaki. Sebab Nabi SAW lebih mengutamakan wanita. Dalam bab basuh ni. Dalam bab istinja ni, Nabi SAW lebih mengutamakan wanita. Guna air. Sebab air di sisi mereka sedikit. Jadi kalau ada, diutamakan wanita daripada lelaki. Lelaki tu pakai begitu ya. Jadi cuba bayangkan. Tangan tu selalu guna untuk istinja. Mesti ada sedikit sebanyak bau tu. Ada sebab itulah disuruh basuh tangan. Jadi ini maksudnya untuk kebersihan saja basuh tangan. Bukan maksudnya wuduk tu wuduk istilahi, wuduk syar'i. Seperti untuk kita semayang tu, bukan itu yang dimaksudkan. Itu ada yang berpendapat begitu. Jadi bila sentuh dengan tangan mereka jadi tercemarlah. Terutamanya pada hari-hari musim panas berlaku. Ini pendapat yang kedua dan alasan mereka. Ada juga ulama yang pilih jalan tengah. Dia cuba jamak antara dua riwayat. Dia cuba jamak, cuba guna kedua-dua riwayat itu. Jadi mereka kata sentuh zakar itu bukan maksud sentuh jangan saja begitu. Dah, itu kinayah kepada apa yang keluar daripadanya. Sebab biasanya kalau kita nak buang air kan, kita pegang. Itu maksudnya. Sebab bila sentuh tu biasanya diiringi oleh keluarnya hadas. Sebagaimana Allah SWT menggunakan bahasa kinayah, bahasa kiasan dengan pergi ke tanah lapang. Pergi ke tanah lapang untuk menyatakan maksud qadha hajat. Auja ahadukum minal ghaid. Minal ghaid. Ghaid mana daripada padang, daripada tanah lapang. Bila nak kena ambil air sembahyang ni? Bila seseorang daripada kamu datang daripada tanah lapang. Tanah lapang saja kena ambil air sembahyang kau? Batal ke air sembahyang? Tak. Itu kinayah kepada qadha hajat. Orang zaman dahulu dia pergi buang di tanah lapang. Di zaman Nabi dahulu. Dia bukan ada macam kita sekarang ni tandas. Dalam rumah. Cumanya kenapa ulama golongan pertama tu tak pakai? Ni kan ada hadis yang kata tak batal. Jawabnya ni. Hadis talq itu didhaifkan oleh Syafi'i, Daraqutni, Baihaqi dan Ibnul Jauzi. Itu ceritanya. Imam Syafi'i kata hadis tu dhaif. Macam mana kita nak pakai? Hadis busrah sahih kata dia. Itu masalah penilaian masing-masing lah. Penilaian masing-masing. Sedangkan kita baca dah tadi berapa ramai yang kata hadis itu sahih. Tahawi kata sahih. Ali Ibn al-Madini kata itulah yang terbaik. Kata dia hadis. Ini perbezaan pendapat. Kemudian panjanglah cerita ni pula. Kenapa? Dia kata tak boleh hadis talq itu, Qais bin Talq, daripada ayahnya Talq. Itu tak boleh pakai, tak boleh dibuat hujah. Sebab apa? Sebab dia mansuh katanya. Ada pula yang kata mansuh pula. Hadis itu mansuh. Mula memang bukan. Tapi kemudian dimansuhkan oleh hadis busrah. Sebab apa?
sebab Busra ini memeluk agama Islam pada tahun pembukaan Mekah, iaitu tahun ke-8 Hijrah. Ini kata mereka. Kenapa bising? Ni apa ni? Tapi ini pendapat ini bercanggah dengan apa yang disebutkan oleh Syafi'i tadi, bahawa dia masuk Islam awal lagi dan dia termasuk dalam sahabiah yang berhijrah. Ibnu Hibban pun kata dia termasuk dalam muhajirat. Tadi kita sudah sebut dah itu kan. Jadi macam mana kita kata Busrah ni Islam lewat? Jadi sebab begini masalahnya, kalau kita nak kata hadis nak jadi yang memansuhkan, nasikh, mesti kita kena tahu dia tu kemudian, datangnya kemudian. Hadis yang mansuh mesti datangnya dahulu. Maksud datang dahulu tu Nabi SAW bersabda dahulu. Begitu. Jadi kalau kita nak kata hadis Busra ni lewat sebab dia masuk Islam lewat, tak kena. Berapa ramai ulama yang mengatakan dia masuk Islam awal. Jadi macam mana kita nak kata hadis dia kemudian daripada hadis talq tadi? Kalau kita kata talq itu pergi bertemu dengan Rasulullah pada tahun pertama hijrah, sebab dia buat masjid. Ketika pembinaan masjid Nabi itu, dia ada terlibat juga. Maknanya itu berlaku pada tahun yang pertama hijrah. Permulaan hijrah. Maknanya awal lagi. Tapi Busra pun dia telah memeluk agama Islam awal lagi juga. Mana kita tahu hadis Busrah itu kemudian dan hadis talq itu dahulu. Selagi kita tidak dapat pastikan, kita tak boleh kata hadis Busrah itu. Tak dengar suara. Mana? Ada suara. Tak ada suara. Oh, kenapa jadi... Oh, maaf saya pun tak pasti tadi kenapa jadi tertutup. Ada dah saya. Tak apa. Jadi hadis talq itu kita tak boleh kata ia lebih dahulu daripada hadis Busra. Orang-orang yang mengatakan hadis Busra memansuhkan hadis talq, dia mengatakan Busra ini kemudian, mesti kemudian, sebab dia baru memeluk agama Islam pada tahun ke-8 Hijrah, iaitu tahun pembukaan Mekah. Masalahnya tadi kita sudah sebut dah, berapa ramai ulama yang mengatakan tidak, dia Islam awal lagi. Dan dia ni termasuk dalam muhajirat. Maknanya dia Islam di Mekah lagi. Kalau nak kira hadis dia tu lebih dahulu lagi kalau nak kira daripada hadis talq ni. Sebab talq ni pergi pada tahun pertama hijrah. Dan buat masjid tahun pertama. Adapun Busra itu, dia tu termasuk dalam muhajirat. Maknanya orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Dan Islamnya awal lagi. Jadi ada kemungkinan dia dengar hadis ni lebih awal lagi daripada Nabi SAW. Ada kemungkinan. Jadi bahkan sebaliknya hadis talq itu yang sepatutnya memansuhkannya. Jadi panjanglah perbincangan di kalangan ulama'nya. Sebab itulah golongan kedua yang mengatakan tak batal tu, dia kata sebab hadis talq ini tidak mansuh. Bahkan dia ni sepatutnya memansuhkan hadis Busra itu. Sebab Busra Islam lebih awal. Akhirnya bila dia Islam lebih awal, dia terima hadis tu lebih awal lah daripada talq. Bagaimana kita nak kata hadis dia memansuhkan hadis talq? Tak mungkin. Bahkan Rasulullah SAW kata kepada dia bila mereka nak angkut batu untuk bina masjid tu, Nabi kata la, tak payah, kamu tak payah angkut, kata dia, biar orang lain angkut. Sebab Nabi tahu orang-orang dia ni, pokok dia ni pandai, dia membancuh tanah ni untuk dijadikan sebagai simen pada masa tu. Kamu bancuh ini, tanah ini. Fa anta a'lamu bihi. Nabi kata kamu lebih pandai berhubung dengan
bancuh tanah ni untuk dijadikan simen, untuk melekatkan batu tu. Jadi kata tol, saya pun bancuh lah, saya pun campur lah air dengan tanah dengan apa tu, dan mereka yang angkut batu, ini sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dia Talq ini dia balik ke negeri dia, iaitu di Yamamah, dan tidak sabit dia kembali semula kepada Nabi selepas itu. Jadi kata tidak sabit ini mengikut pengetahuan setengah-setengah orang. Ada pun setengah-setengah ulama dia kata tak, siapa kata dia tak balik lagi? Siapa kata dia tak mari lagi bertemu dengan Nabi selepas itu? Siapa kata? Bahkan ada riwayat yang menyebutkan dia datang lagi kemudian. Boleh jadi dia dengar hadis ni kemudian, bukan tahun pertama, tahun kemudian ni. Tahun ke-7 apa dia pergi lagi. Sebab biasalah kita pun kalau kita pergi mengajilah satu tempat misalnya, dah kita suka dengan tempat tu, takkan sekali saja nak pergi. Mungkin lain kali nak pergi lagi. Apalagi sahabat ni duduk jauh, walaupun dia balik, dia nak bertemu pula dengan Nabi SAW. Bahkan ada riwayat pun yang menyebutkan dia pergi pula bertemu dengan Nabi SAW. Macam mana kita kata mesti dia dengar ni pada tahun yang pertama? Boleh jadi dia dengar lewat lagi. Jadi dengan sebab itu, golongan kedua mengatakan bahkan hadis Talq ini memansuhkan hadis Busra. Kata mereka. Ini perbahasan ahli ilmu lah. Perbahasan ahli ilmu. Mereka juga berhujah dengan hadis Abu Hurairah. Apabila tangan seseorang itu pergi kepada zakarnya, dalam keadaan tidak ada di antaranya dengan zakarnya itu sesuatu, maka hendaklah dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Daraqutni. Islamnya Abu Hurairah itu pada tahun Khaybar, iaitu tahun ke-7. Maknanya ini menunjukkan batal pula. Di peringkat kemudian tu kalau kita perhati ada beberapa hadis yang menunjukkan batal kemudian. Sebab apa? Kalau tidak, kenapa sebut berlapik-berlapik itu? Kalau berlapik, tak batal. Kalau tak berlapik, batal. Kena berwudu. Maknanya batal lah kerana menyentuh zakar itu. Dan ada pula yang kata ada diriwayatkan daripada Talq sendiri. Dia pun menyebutkan sesiapa yang menyentuh kemaluannya, dia hendaklah berwudu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan dihukum sahih olehnya. Jadi kalau Talq sendiri berdapat, boleh jadi dia dulu. Itu menunjukkan hadis dia tu dulu. Yang tak batal tu dulu. Lepas tu bila dia tahu kemudian, dia pergi pula kemudian, dia tahu batal wuduk kerana menyentuh zakat, dia pun riwayat begini. Itu mengikut pendapat golongan pertama lah yang mengatakan batal wuduk. Tapi golongan yang kedua dia kata tidak, bukan begitu. Tak betul tu. Antara orang yang berpendapat bahawa hadis ini mansukh ialah Ibnu Hibban, Tabarani, Ibnu Al-Arabi dan Al-Hazimi. Setengah-setengah ulama dia pilih jalan tarjih, dia tidak cuba pakai jamak. Dia pilih jalan tarjih. Jalan tarjihnya macam mana? Mereka mentarjihkan hadis Busrah daripada hadis Talq. Begitu juga orang golongan kedua yang berpendapat tidak batal wuduk tu, mereka mentarjihkan hadis Talq daripada hadis Busrah. Gitulah masalah tarjih. Jadi masing-masing kena hormatlah satu sama lain gitu. Apa sebab mereka tarjih tu? Kerana di kalangan imam-imam lebih ramai yang mengatakan hadis Busrah tu sahih. Antaranya Tirmizi, Daraqutni, Ibnu Ma'in, Ahmad. Bahkan Imam Bukhari mengatakan hadis Busrah itu asahhu syai'in fil bab. Adalah hadis yang paling sahih dalam bab ni. Hafiz Ibn Hajar dalam At-Talkhisul Habir, dia ada sebut hadis Busrah ni, binti Safwan ini ada man massa dzakarahu falyatawadda, bukan sahaja diriwayatkan oleh Tirmizi, walaupun lafaz dia berbeza sedikit tapi mafhumnya sama. Ia diriwayatkan dengan lafaz ini oleh Malik, Syafi'i, Ahmad dan 4 pengarang kitab sunan itu. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dah banyak ni kan, cuba tengok ni.
Tirmizi mengatakan sahih, dan dia menukilkan daripada Imam Bukhari bahawa Imam Bukhari berkata asahhu syai'in fil bab. Inilah hadis busrah ni. Abu Daud kata, saya kata kepada Ahmad, hadis busrah laisa bi sahih. Hadis busrah tak sahih kah? Imam Ahmad kata apa? Bal huwa sahih. Hadis busrah sahih. Daraqutni kata sahih, thabit. Yahya bin Ma'in juga mensahihkannya. Dah banyaklah ni. Jadi itulah kesimpulannya, orang-orang yang pakai itu sebab dia kata hadis itu sahih lah. Jadi kedua-duanya sahih. Hadis talq itu pun sahih juga. Jadi nak pakai yang mana terpulang kepada masing-masing. Dan sebenarnya orang yang mengatakan, setengah orang tu dia kata, yang mengatakan membatalkan wuduk tu lebih ramai. Bagi saya tak boleh tengok gitu. Tak boleh kata begitu. Ramai itu tidak mutlak. Bukan ramai itu serupa pandangannya. Misalnya Ibnu Hazm mengatakan batal wuduk. Tapi batal wuduk, sentuh tu bukan mesti dengan tapak tangan. Sentuh dengan mana-mana bahagian, dengan lengan pun batal juga dia. Tak sama situ. Dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata sentuh dengan tapak tangan saja. Kalau sentuh lengan, tak batal wuduk. Tapi Ibnu Hazm kata batal juga wuduk. Sentuh tu macam mana? Banyak pula khilaf di situ. Dia tidak sama pula pendapat tu. Jadi kita kena tengoklah. Ada berlapik, tidak berlapik, sentuh kanak-kanak macam mana? Sentuh mahram macam mana? Dan banyaklah benda-benda macam tu. Menyebabkan walaupun ramai pun sebenarnya mereka masih ada lagi perbezaan pendapat di situ. Oh, kita dah habis masa ya. Ibnu Khuzaimah dan bukan seorang imam mengatakan Urwah mendengarnya daripada Busrah. Jadi kenapa Imam Bukhari tak masukkan hadis Busrah di dalam kitab dia? Imam Muslim pun tak masukkan. Kenapa? Sebabnya di situ ada keraguan sedikit. Walaupun perawi-perawi hadis Busrah ni boleh dikatakan semuanya perawi Bukhari dan Muslim. Tetapi kenapa mereka tak masukkan hadis Busrah ni dalam kitab mereka? Jawabnya kerana ada keraguan sedikit di situ. Iaitu Urwah meriwayatkan daripada Busrah dengan perantaraan kah atau tidak? Ada yang mengatakan dengan perantaraan, iaitu perantaraan Marwan bin Al-Hakam. Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Marwan itu yang sebenarnya meriwayatkan daripada Busrah. Bukan Urwah meriwayatkan secara langsung. Itu sebab Imam Bukhari walaupun dia kata hadis ini sahih, tapi kenapa dia tidak masuk ke dalam kitab dia? Sebab di situ sudah ada sedikit pertikaian di situ. Tetapi ramai ulama mengatakan memang di peringkat awalnya Urwah tidak dengar secara langsung daripada Busrah hadis ini. Dia dengar melalui Marwan. Tetapi selepas itu, sebab dia sezaman juga dengan Busrah tu, dia sempat juga dengan Busrah. Berdasarkan banyak riwayat yang lain, dia pergi tanya pula Busrah. Dia pastikan dan Busrah akui betul apa yang Marwan cerita tu betul. Jadi walau bagaimanapun ada pertikaian di situ. Kerana itulah Bukhari dan Muslim tidak memasukkan hadis ini dalam kitabnya. Padahal perawi-perawi itu setiap orang tu ada dia. Itu perawi Bukhari dan Muslim. Daripada situ dapat kita lihat betapa cermatnya. Kenapa ulama-ulama menilaikan Bukhari dan Muslim ni lebih tinggi daripada orang lain. Cuba tengok, keraguan yang ada macam ni atau pertikaian macam ni menyebabkan mereka tak mahu masukkan. Padahal perawi itu semuanya perawi mereka. Ini mana ketelitian, cermatnya Bukhari dan Muslim dapat kita lihat melalui cerita ni. Okey. Kemudian panjanglah di sini dikemukakan bukti bahawa Urwah memang bertemu Busrah. Ini macam di sini memang bertemu Busrah dan Busrah membenarkan. Begitulah.
Begitulah. Jadi saya rasa kita berhenti setakat itulah dulu. Kita tak sempat nak habiskan perbincangan tentang hadis ini dan komentar Imam Tirmizi seterusnya. InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Jadi untuk hari ini kita setakat itu dahulu. Berehat sekejap. Lepas tu kita akan sambung pula kuliah yang kedua, iaitu Sahih Bukhari jilid 2. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.